Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Zikri bin Hisham dari Departemen Usuluddin, bernombor matrik KLD 200602001. Baik, pada hari ini saya akan berkongsi sedikit biodata seorang tokoh politik yang sangat hebat, iaitu Syed Jamaluddin Al-Afghani. Baik, nama sebenar beliau adalah Muhammad Jamaluddin Al-Afghani Al-Husaini, dan terdapat setengah sumber yang menyatakan bahawa nama sebenar beliau adalah Muhammad Ibnu Safdar Al-Husain. Beliau dilahirkan di Asadabad, Kabul, Afghanistan pada 1838 Masihi bersamaan dengan 1254 Hijrah, dan beliau wafat pada 1897 Masihi bersamaan dengan 1314 Hijrah, bersama dengan lebih kurang 60 tahun. Dan beliau merupakan berketurunan Pakistan, dan gelaran yang diberikan kepada Syed Jamaluddin Al-Afghani adalah Syed. Itu kenapa beliau diberikan gelaran Syed adalah kerana beliau keturunan beliau ini bersambung dengan Ali bin Abi Talib, dan juga beliau mempunyai pertalian darah dengan seorang periwayat hadis yang terkenal, iaitu Imam At-Tirmizi. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada pendidikan Syed Jamaluddin Al-Afghani ini. Kerana beliau pada peringkat awal beliau menghafal Al-Quran pada umur beliau 12 tahun, dan seterusnya beliau mendalami bidang ilmu keislaman ketika beliau berumur 18 tahun, di mana beliau mendapat pendidikan awal daripada orang tuanya dalam ilmu agama dan bahasa Arab, di mana beliau mempelajari asas-asas bahasa Arab seperti nahwu dan sastra ketika itu. Dan lepas tu beliau mempelajari ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu tauhid, fiqh, usul fiqh, tafsir, hadis dan lain-lain. Dan ketika berusia 12 tahun juga beliau mendalami beberapa bidang ilmu mantik, ilmu seperti hadis, falsafah, mantik, usuluddin, perubatan dan ilmu kalam ketika berada di Najaf. Dan kemudian beliau sambung merantau ke India, di mana di India beliau telah pun pelajari ilmu-ilmu moden seperti sains dan matematik. Dan ketika beliau belajar, beliau juga sempat menyiapkan sebuah karya yang bertajuk Keterangan Lengkap tentang Sejarah Afghanistan. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada kepribadian yang beliau miliki, di mana Jamaluddin Al-Afghani ini merupakan seorang pelopor kebangkitan masyarakat Islam di beberapa tempat seperti di Tehran, Moskow dan lain-lain lah, di mana beliau ini meniupkan semangat perjuangan dan mampu untuk menyedarkan masyarakat Islam untuk menentang penjajah demi untuk kemajuan diri masyarakat, agama dan negara lah. Beliau juga memiliki semangat jihad yang sangat tinggi, mempunyai akal fikiran yang cergas, tajam dan berpandangan jauh, mencintai ilmu pengetahuan dan juga tidak jemu menjelajah ke beberapa tempat untuk mencari ilmu pengetahuan di samping berdakwah untuk membetulkan kefahaman ajaran Islam yang sebenarnya. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada sejarah perjuangan beliau. Pada tahun 1962 bermulanya perjuangan beliau ketika itu, di mana beliau telah pun meniupkan semangat perjuangan kepada rakyat supaya menentang penjajah Inggeris di Afghanistan. Di mana semangat perjuangan beliau itu disebarkan melalui pelbagai bentuk cara atau kaedah, di mana antaranya seperti tulisan, syarahan dan perbincangan, di mana segala hasil tulisannya itu yang sangat bernas dan sangat hebat telah pun membangkitkan semangat masyarakat Islam untuk menentang penjajah. Dan kemudian kesan daripada tulisannya itu, pada tahun 1869 takhta di Kabul diisi oleh Sher Ali Khan dan Syed Jamaluddin Al-Afghani, di mana dan Syed Ali Khan dan Syed Jamaluddin diarang untuk meninggalkan negara tersebut. Kemudian pada tahun 1871
Syed Jamaluddin Al-Afghani ini berpindah ke Mesir dan mula menyebarkan ideanya mengenai pembentukan semula politik, di mana idea-idea beliau itu dikategorikan sebagai radikal, dan disebabkan itu beliau telah pun dibuang negeri pada tahun 1879. Dan ketika beliau di Mesir lagi, beliau sempat untuk bekerjasama dengan Syekh Muhammad Abdullah melalui gerakan Islah, di mana gerakan Islah ni dapat kita ketahui bahawa ideanya untuk mengubah pemikiran orang-orang Islam ke arah zaman kemajuan lah. Dan lepas tu beliau setelah di luar negeri, beliau merantau ke beberapa tempat di Eropah lah, dan di luar Eropah seperti Istanbul, London, Paris, Moskow, St. Petersburg dan Munich. Kemudian beliau merantau ke kota Paris, di mana kota Paris ini menyaksikan kemuncak sejarah kegemilangan beliau. Di mana di sinilah beliau sempat untuk mengeluarkan majalah Islam yang pertama yang membuka mata dan minda umat Islam, di mana majalah tersebut melukiskan segala tinta Syed Jamaluddin ni dan juga anak muridnya itu Muhammad Abduh, iaitu melalui majalah yang bertajuk Al-Urwah Al-Wuthqa, di mana keluaran yang pertama itu pada 5 Jamadil Awal bersama dengan 13 Mac 1884, dan dapat disebarkanlah sebanyak 18 keluaran sebelum diberhentikan penerbitan itu. Baik, selama beliau di Mesir, Syed Jamaluddin Al-Afghani ini dapat beliau berjaya mengutarakan beberapa konsep pembaharuannya, iaitu di mana beliau menerapkan 3 konsep dalam pemikiran politik beliau. Yang pertama iaitu musuh utama umat Islam ialah penjajah. Yang kedua, umat Islam harus menentang penjajah bila dan di mana saja. Yang ketiga ialah untuk mencapai tujuan itu, umat Islam harus bersatu, iaitu gerakan Pan-Islamism. Di mana kita tahu Pan-Islamism ni bukanlah maksudnya berleburnya kerajaan-kerajaan Islam menjadi satu, tetapi kerajaan-kerajaan Islam ini perlulah mempunyai satu pandangan yang satu dan saling bekerjasama. Dan kesatuan satu pandangan itu dapat dicapai apabila berada dalam satu ajaran Islam yang murni, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di mana nak capai kesatuan tu dan kerjasama itu perlulah kerajaan-kerajaan Islam ini kembali kepada ajaran yang murni, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Baik, terdapat beberapa kesan peninggalan Syed Jamaluddin Al-Afghani ini terhadap masyarakat Islam, iaitu pertama, beliau dapat menyandarkan umat Islam mengenai kewajipan mereka terhadap agama dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah menaikkan semangat perjuangan revolusi menentang penjajahan yang akhirnya berkembang ke Sudan, Iran, Turki dan sebagainya. Yang terakhir juga beliau dapat membetulkan penyelewengan terhadap Al-Quran dan hadis. Baik, seterusnya adalah kita akan pergi kepada karya Al-Afghani. Yang pertama iaitu Al-Amal Al-Kamilah, Ar-Raddu Ad-Dahriyin, Tutimma Al-Bayan fi Tarikh Afghan, Al-Kathirat dan At-Tukayyufat ala Syarh Ad-Dawani Lil-Uqatir Al-Adudiyah. Inilah beberapa karya yang ditinggalkan oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani untuk bacaan generasi selepas beliau lah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, Muhammad Rizki bin Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.